ada Agropen dan Agromintas dalam memberi peluang ini kepada saya. Nak mula ni kita rasa takut lah. Takut dalam diri tu memang ada lah kita. Tapi bila kita dah mula, kita dah nampak benda tu semua, kita jual, kita beranikan diri jual. Alhamdulillah. Dia bagi benda tu. Encik Idwan memberikan tunjuk ajar dan panduan yang agak baik. Saya berjaya meraih pendapatan sebanyak 83,000 pada bulan lepas. Okey, saya nak kata khusus selama 4 hari ini yang juga Limawan Future Agro memang sangat terbaiklah. Modul yang dibawakan oleh Agrobank memang sangat holistik, merangkumi semua, memang sesuai untuk peserta yang akan tamat khusus My Future Agro nanti. Yang saya kata memang best, terbaik. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini adalah workshop Astro Awani bersama saya Najib Arif. Hari ini topik yang cukup menarik untuk dibincangkan. Terlebih dahulu terima kasih kepada semua partisipan kita yang dah pun sertai pada hari ini. Ini adalah berkaitan dengan keusahawanan sosial di mana ini juga kita bawakan dalam konteks yang lebih luas, lebih besar iaitu COVID-19, tapi potensi keusahawanan sosial lestari, sektor pertanian dan agro makanan. Besar topik itu sebenarnya, ada banyak perkara yang perlu kita carakinkan dan juga bentangkan, dan juga kalau anda yang baru sertai ini mungkin dah terlibat dengan keusahawanan sosial dalam sektor pertanian dan juga agro makanan ataupun yang mahu menceburi sektor ini, inilah peluangnya untuk kita menimba ilmu, nak mengetahui apa yang boleh yang disediakan dan juga diperlukan. Saya nak bawa 3 orang yang cukup anda perlu kenal lah kiranya ya untuk terlibat dalam sektor ini, iaitu pertama sekali saya nak kenalkan Encik Muhammad Taufik Muhammad Zakaria, Ketua Pegawai Strategi Agrobank sendiri pada waktu ini. Assalamualaikum Najib. Assalamualaikum, selamat pagi. Dah masuk kita panel jemputan kita juga yang kedua, iaitu Encik Safwan Zairi, iaitu Naib Presiden Kanan Teknologi dan juga Inovasi Magic. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi Encik Safwan. Dan juga yang terakhir sekali, ini adalah contoh testimoni lah, kita bagi contoh macam mana kejayaan usahawan dan sebagainya, iaitu yang merupakan panelis kita yang ketiga, Syed Saleh Syed Sulaiman, Ketua Pegawai Eksekutif Sulaiman Plantations yang Berhad dan juga pengasas Cocojack. Jadi kita cerita apa itu Cocojack dan juga apa yang dilakukan oleh syarikat-syarikat ini. Okey, selamat pagi gentlemen, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini membincangkan topik yang sangat menarik, kerana dalam ketika pandemik COVID-19 ini adalah open secret. Kita tahu ramai yang usahawan khususnya PKS ini terlibat dan juga berdepan dengan tekanan yang cukup hebat sekali disebabkan COVID-19. Ini usahawan yang komersial biasa, apatah lagi mungkin keusahawanan sosial. Ada permasalahan, ada cabarannya. Iaitu saya nak bincangkan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, saya nak bawa kepada perbincangan ini, saya nak mulakan dahulu dengan Cik Safwan kalau boleh. Kita sebut tentang Cik Safwan. Ada Ya, Najib tengah. Baik, kita kalau sebut keusahawanan sosial ni kadang-kadang, yalah kita mungkin faham, tapi ada lagi orang yang kurang faham tentang keusahawanan sosial. Apa sebenarnya keusahawanan sosial ini? Kadang-kadang bila kita sebut terma ini, orang bayangkan kena buat kerja sosial lebih banyak dan sebagainya. Tapi kalau banyak kerja sosial tanpa bisnes model yang tepat pun dia jadi charity. Jadi apa, di mana garisannya tu untuk kita faham? Okey, terima kasih Najib. Terima kasih juga Astro kerana menyebut Magic. Sebelum saya menjawab soalan Najib tu, kalau boleh saya beri sedikit pengenalan tentang Magic ya, Najib. So Magic ni ditubuhkan pada 2014. Dia sebuah agensi di bawah Mosti yang membantu untuk memudah cara mengupaya ekosistem startup dan keusahawanan dengan misi untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara inovasi. Okey. Jadi itu secara penerangan secara ringkas. Kita baru celebrate kita anniversary 7 tahun baru ni ya. Dan okey, jurus balik pada soalan Najib tadi. So
kita menggunakan, kalau kita guna penerangan atau ekstrak daripada garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Entrepreneur Development, Kementerian Pembangunan Entrepreneur, perusahaan sosial ni ditakrifkan sebagai sebuah entiti atau perniagaan yang didaftar di bawah undang-undang di Malaysia yang menghasilkan impak sosial atau kepada alam sekitar yang positif secara proaktif. Ni harus dibezakan dengan konsep CSR ya. CSR tu macam dia bukan ialah satu perbuatan yang baik, tapi dia tak diterapkan ke dalam business strategy ataupun business perusahaan sosial tu ya. Pada masa yang sama, entiti ini mempunyai kemampuan kewangan yang mampan. Maknanya sebagaimana yang terangkan oleh Najib tadi, dia kena ada model perniagaan yang bagus ya, bukan charity ya. Kita ada seorang wakil, saya rasa nanti Najib boleh tanya dia dengan Syed ya. Because I think this is the example of tak semestinya you kena ada akreditasi perusahaan sosial baru you boleh buat baik ya. So saya rasa especially untuk masa zaman sekarang ni, semasa sekarang ni, setiap perniagaan perlu kena terapkan dalam dan membudayakan the culture of doing good tu, sama ada kepada komuniti ataupun pada alam sekitar. Okay, saya buat masa tu penerangan saya dulu. Jadi kita akan cakap tentang bentuk bantuan, sebab biasa usahawan ni dia nak tahu apa bantuan yang tersedia, nak time susah dan sebagainya, tapi nak bawa Syed masuk. Syed, ceritakanlah latar syarikat dan juga bagaimana sebenarnya membuat keusahawanan sosial juga sebenarnya kan terlibat. Macam mana nak susun bisnes model itu supaya ialah kita berniaga untuk untung kan, bekerja sebagainya, tapi tanggungjawab sosial kita itu bagaimana nak terapkan? Syed. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Israwani dan juga Agrobank kerana memberi peluang untuk Sulaiman Plantation menceritakan sedikit mengenai inisiatif kita. Okey, sebelum tu saya perkenalkan, saya Syed Saleh bin Said Sulaiman sebagai pengurus ataupun CEO Sulaiman Plantation. So Sulaiman Plantation ni kita sebuah ladang konvensional sebenarnya. So ladang ni diuruskan oleh ayah saya sejak tahun 2006. So apabila saya grad tahun 2015, ayah saya forced to enter sebenarnya. Forced to enter, paksa saya untuk menguruskan ladang beliau. So bila saya forced to enter, saya jadi stres pada tahun tu sebab ya kita dah graduate, kita nak ada banyak benda nak settle down lah apa semua tu. Dan saya tengok pada turning point saya tak boleh berada di tahap itu dan saya menyahut cabaran ayah saya lah pada ketika itu 2015, dan saya tengok saya perlukan lebih banyak maklumat teknikal tentang tanaman. Dekat 2015 lah saya mula secara sedikit demi sedikit transformkan ladang ayah saya seluas 9 ekar. Kita menanam kelapa pandan, anggur madu dan sebagainya, sehingga kini pada tahun 2021 kita mempunyai lebih kurang 13 ekar ladang dan kita mengusahakan banyak tanaman dari segi kita menggunakan teknologi vertigasi, kita buat teknologi vertigasi cili, hala dan sebagainya. Dan di mana inisiatif ini datang dalam Sulaiman Plantation, sebab apa, kalau kita tengok sewaktu saya melakukan saya suka buat kerja-kerja volunteer. Sejak zaman you lagi saya banyak volunteer ketika banjir, ketika misi kemanusiaan Indonesia kena earthquake pun saya pergi, masa tu Palu saya pergi 2 minggu, dekat Afrika saya pergi 3 bulan. So saya banyak bersama dengan anak-anak muda Malaysia. Dekat situlah saya tengok anak-anak muda Malaysia kita ni mempunyai potensi yang besar, dan apabila saya pulang daripada tempat yang saya melakukan misi kemanusiaan ni, saya lebih fokus untuk pada pertanian sebab itu merupakan niche saya. Dan dekat situlah saya melihat bahawa sebenarnya kita perlu lebih banyak social farms. Kalau kita tengok dekat Europe, dekat belah-belah Asia Tengah, dia banyak social farms. Di mana social farms ni ladang-ladang biasa tapi menawarkan penyelesaian masalah sosial, di mana mereka mengambil undergraduate, graduate yang tak ada kerja, mengambil banyak lagi target-target beneficiaries untuk bekerja dan menawarkan impak sosial kat situ. Dan di Sulaiman Plantation, bagaimana saya menyusun business model adalah untuk menjawab soalan tadi. Kalau siapa yang tak faham SE ni apa, social enterprise ataupun perusahaan sosial, bagi saya senang saja. You kena ada satu business model, dan business model you kena memberi social impact sosial kepada komuniti.
So kalau you dah ada dua, business model dan social impact, you dah kategori sebagai SE, so social enterprise. So tak kira, tak semestinya ladang, tak semestinya jual kuih, jual bakery, ada dua benda tu merupakan SE. Kadang-kadang macam Cik Sapuan cakap ni, kita tak perlu, saya sendiri pun pada tahun ini baru saya dapat akreditasi daripada Magic untuk SE, sebab sebelum ni modul ni saya dah rangka pada tahun 2017 dan kita dah melatih hampir 350 orang setakat ini untuk kita terapkan modul SE ni yang memberi impak nilai tambah dalam hidup mereka dalam sektor pertanian. Ya, itu sebelum dapat akreditasi pun dah start dah kiranya sosial dan sebagainya kan. Nanti kita cerita pasal akreditasi tu. Tapi sebelum saya nak ke Encik berkaitan dengan bantuan dan sebagainya, ini adalah topik kita ada social lestari. Lestari ni perkataan yang kita kena bincangkan juga ni, lestari ni. Sebab sebelum ini apabila saya bertanya usahawan sosial yang pernah mencuburi bidang ini, cabaran utama mereka adalah untuk sustain, untuk stay mapan, untuk tempoh yang panjang dan sebagainya. Kerana banyak syarikat usahawan sosial ini kadang 5 tahun dia dah berdepan dengan masalah. Jadi macam mana nak lestarikan syarikat ni? Mungkin Cik Sapuan dulu. Itu soalan yang mencabar. Okey, saya rasa balik pada, saya ambil idea daripada apa yang Syed kongsikan tadi ya. Kalau kita lihat kelestarian ni, dia bukan terhad kepada syarikat perusahaan sosial saja, ya. Dia sebenarnya syarikat pemula teknologi startup semua kena ada plan strategi sustainability ya untuk kekal lestari. Resiliensi contohnya. So jadi mungkin kita boleh kupas topik itu dengan melihat apa yang perlu dilaksanakan oleh syarikat startup ataupun syarikat yang kalau macam saya cakap tadi, untuk jadi syarikat sosial dia kena ada business plan, doing good, and then also dia backup by the business plan. So saya rasa untuk mencapai ataupun untuk menangani lah kesan COVID ni dan menjadi and to ensure sustainability, saya rasa syarikat startup ataupun social enterprise perlu tangkas untuk mengikut perubahan trend ataupun peka kepada perubahan yang berlaku. Contoh, sebelum saya pergi ke contoh, and then mempunyai resiliency lah and then perlu menerapkan teknologi ke dalam aspek perniagaan. Saya rasa ini bukanlah tiga ni saja, tapi saya rasa kalau kita bermula dengan tiga ni, maknanya bila kita peka, lepas tu kita selalu berfikir tentang sustainability untuk menjadi mampan dan lestari, dan juga kita menggunakan teknologi, saya rasa insya-Allah perniagaan, apa-apa perniagaan yang kita laksanakan pun, saya rasa ada berupaya untuk menangani impact inilah. Sekarang mungkin COVID nauzubillah, nanti takut benda lain pula. Tapi kalau kita berpandukan pada tiga benda ni, saya rasa insya-Allah perniagaan tu akan jadi lestari. Okey, itu penjelasannya. Kita membuka diskusi kita, perbincangan pada pagi ini. Kita nak faham keusahawan sosial itu apa. Contohnya macam Syed dah beritahu lestari itu bagaimana. Sekarang ini pembiayaan, ini aspek paling penting. Kalau keusahawanan ini yang paling penting sekali. Saya nak bawa orang kuatnya iaitu Encik Muhammad Taufik. Encik Muhammad Taufik, ceritalah dalam tempoh COVID-19 inilah tempoh paling, saya kira kalau dalam sejarah keusahawanan Malaysia ni antara yang paling cabaran paling besar lah untuk PKS Malaysia ni kan. Apa kalau Agrobank sendiri, apa yang disediakan untuk pelanggan-pelanggan? Kan kita nak faham pelanggan Agrobank ini yang terlibat secara langsung dalam pertanian dan juga agromakanan kan, dan juga macam saya juga yang terlibat dalam keusahawanan sosial. Apa yang disediakan pada tempoh sukar ketika ini dari aspek pembiayaan sebagai contoh? Cik Taufik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Cik Najib, kepada panelis hari ini, Cik Safuan dan juga Cik Syed, selamat datang. Sedikit pengenalan tentang Agrobank, ataupun kami juga dikenali sebelum ini dengan nama Bank Pertanian Malaysia Berhad. Kita telah tubuhkan pada tahun 1969 dan telah hampir 52 tahun beroperasi. Dan khususnya kami adalah sebuah institusi pembangunan kewangan khusus untuk sektor pertanian.
Bila kita cakap pasal pertanian ni, dia cover bukan sekadar komoditi saja, kelapa sawit, getah dan sebagainya, tetapi juga makanan. Ya. Sebab makanan ini adalah sebenarnya sistem pertahanan negara nombor 1. Sebelum kereta kebal, senjata-senjata dan sebagainya, makananlah sistem pertahanan kita yang nombor 1. Kalau gagal kita di peringkat makanan, gagallah kita untuk yang lain-lain. Jadi saya berminat juga untuk kupas sedikit sebelum saya pergi kepada bantuan pembiayaan dalam keadaan pandemik COVID-19 kita pada hari ini. Sebagai sebuah institusi pembangunan kewangan, kita sebenarnya bukan ordinary ataupun commercial bank yang biasa. Kalau kita tengok commercial bank yang biasa, kita datang kepada bank itu, apply financing, dapat financing, I see you back bila I pay you. When I need to pay you. Kalau saya gagal bayar lah. Kalau saya gagal bayar, bank cari kita. Kalau saya okey bayar, bank tak carilah. Mungkin dia cari kalau dia nak jual produk-produk yang lain. Tapi untuk Agrobank, kita sebagai institusi pembangunan kewangan, kita perlu ada tanggungjawab yang lebih besar. Di sebalik kita memberi pembiayaan kepada usahawan, kita juga perlu memastikan usahawan-usahawan ini, tadi saya pinjam perkataan Cik Najib dan juga Cik Safwan, sustainability. So di bawah topik sustainability ini ataupun kelestarian ini, Agrobank kita terapkan apa yang kita panggil sebagai pembangkan melalui nilai. Selaras dengan visi Agrobank, iaitu Advancing Agriculture Beyond Banking ataupun memajukan sektor pertanian ini melangkaui perbankan. Jadi apabila kita cakap pasal kelestarian, kita merujuk kepada 3 faktor utama. Pertama, dari segi ekonomi. Setiap pembiayaan yang kita berikan mesti mempunyai impak ekonomi, bukan sekadar pada usahawan itu sendiri tetapi juga kepada mereka yang bergantung kepada usahawan itu, seperti supplier dia, seperti customer dia. Jadi kita punya bacaan kita bukan sekadar to the customer first level, tapi juga kepada customer dan juga customer. Jadi kita lihat dengan sudut yang lebih besar. Keduanya, faktor kedua adalah dari segi community development ataupun pembangunan komuniti. Kita tak nak kita sekadar bagi pembiayaan hanya benefit kepada usahawan yang satu tu saja. Kita nak tengok spill over dia kepada komuniti di mana usahawan itu beroperasi. Dan faktor yang ketiga adalah faktor environment ataupun dalam arti kata lain alam sekitar kita. Sebab kita juga sedia maklum bukan sekadar di Malaysia tapi di seluruh dunia berdepan dengan agenda environmental dan juga cabaran yang agak getir. Ya. Jadi tidak kurangnya juga di Malaysia. Jadi kita perlu pastikan ya, setiap pembiayaan kita bagi ada impak kepada environment itu tadi. Jadi kembali kepada soalan Cik Najib ya, berkenaan dengan apabila negara kita dilanda dengan cabaran COVID-19, apa bantuan-bantuan ataupun pembiayaan khusus yang telah kita beri dan bakal kita berikan kepada pelanggan-pelanggan Agrobank. Jadi datanglah kepada Agrobank. Fokus kami di Agrobank pada ketika ini dalam keadaan pandemik sekarang adalah memastikan pelanggan kami yang terjejas akibat COVID-19 ini mendapat bantuan. Dan juga sokongan dalam memastikan mereka dapat membangunkan semula perniagaan mereka dan menambah baik taraf sosioekonomi mereka. Antara usaha yang kami lakukan melalui strategi pembiayaan di bawah program penjana ataupun penjana dana agro makanan, sehingga Mei 2021 kita telah pun menerima 14,968 permohonan. Dari segi nilai dia lebih kurang dalam 187 juta. Dan daripada permohonan ini 97% telah pun kita luluskan. 14,610 permohonan nilainya 173 juta telah pun kita luluskan. Ada ke tidak lagi baki peruntukan ni? Ada. Peruntukan total semua sekali ada dalam 350 juta. Jadi datanglah ke Agrobank kepada mereka-mereka yang terkesan, boleh datang dan juga memohon pembiayaan di bawah program penjana. Pembiayaan program penjana ini adalah kemudahan pembiayaan tanpa cagaran dan kadar keuntungannya adalah rendah 3.5% sahaja. Dan had pembiayaan minimum RM1,000. Maknanya RM1,000 pun boleh mohon pembiayaan dengan Agrobank. Ya. Dan maksima adalah RM50,000 bagi setiap satu individu. Tempoh pembiayaan maksimum, boleh jadi 2 tahun, 3 tahun, tapi maksimum pembiayaan kita adalah selama 5 tahun.
Di bawah program lain, tadi saya cerita penjana. Now, di bawah program Agrobank Micro Relief, ya, ia adalah satu program micro relief yang merangkumi pakej rangsangan ekonomi di bawah dana Bank Negara Malaysia, ataupun kalau secara khususnya Agro Food Facility dan juga Micro Enterprise Facility MEF dan juga All Economic Sectors AES. Yang mana sektor pertanian dah tentulah ada dalam salah satu daripada All Economic Sector yang dikhususkan. Di bawah Mintrat, di bawah Kerajaan Negeri Sarawak juga, kita ada skim Microkredit Sarawak. Kita ada 2 tabung skim Microkredit Sarawak, jumlah dana adalah sebanyak 45 juta. Sokongan-sokongan lain yang kita lakukan di dalam keadaan pandemik COVID-19 kita pada hari ini adalah pada bulan ini sebenarnya is a special month for SME. Di Agrobank kita panggil ini adalah bulan SME Agrobank. Jun adalah bulan SME Agrobank yang mana kita tujukan kepada SME untuk mengetengahkan kepentingan dan sumbangan besar komuniti PKS ini, terutamanya pengusaha dalam bidang perniagaan agro, agro makanan dan juga subsektor lain di dalam pertanian. Yang mana kalau kita tengok di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 27 Jun setiap tahun, ini telah pun dideklarkan sebagai Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Jadi kita pun mahu mengambil peranan kita sebagai sebuah institusi pembangunan kewangan khusus sektor pertanian, dan kalau kita tengok sektor pertanian ni 99.1% daripada jumlah syarikat dalam sektor pertanian ini adalah SMEs. Ya, daripada kecil sehingga kepada large SME. Selain daripada bulan SME Agrobank pada bulan Jun, kita juga ada satu program kolaborasi bersama Astro Awani, AgroX, yang mana ianya bertujuan untuk menyuntik semangat dan memberi inspirasi kepada usahawan sektor pertanian dan agro makanan untuk terus berjaya. Jadi antara program-program ini tujuannya adalah untuk berkongsi maklumat mengenai teknologi IoT, pemodenan sektor pertanian dan selok-belok perniagaan untuk kemajuan usahawan agro. Tidak lama lagi kita juga akan melancarkan satu program baru untuk mana-mana usahawan yang berminat untuk membeli teknologi IoT ini untuk tujuan pengeluaran agro makanan. Tidak lama lagi insya-Allah kita akan maklumkan melalui social media dan juga melalui cawangan kita program kita yang baru ini khusus untuk IoT for agriculture. Webinar ni antara yang kita program yang kita ada hari ini. Siri Umbi Agro juga kita ada, Dialog SME Sabah, AgroTalk yang membincangkan topik-topik hangat yang berkaitan dengan pembangunan usahawan, khususnya kepada usahawan PKS Agro. Dan saya juga ingin mengambil sedikit masa untuk explain sedikit tentang di Agrobank kita ada apa yang kita panggil Agrobank Center of Excellence. Agrobank Center of Excellence ini kita khusus kita ada pegawai-pegawai kita yang mahir, yang memang kita sediakan khusus untuk membantu mana-mana usahawan yang memerlukan sebarang bantuan sokongan usahawan. Ianya dibuka kepada umum dan juga kepada pelanggan Agrobank. Jadi tak semestinya hanya pelanggan Agrobank saja boleh approach Agrobank ni. Yang bukan pelanggan Agrobank pun boleh approach. Di mana kolaborasi kita dengan agensi-agensi kerajaan ni kita dapat meningkatkan kemahiran usahawan dari segi teknikal. So jadi kita ada topik-topik yang biasanya kita beri penekanan adalah mengenai seni urus kewangan bisnes, rancangan perniagaan, pemasaran digital ataupun zero cost marketing. Lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni, semuanya lockdown, PKP dan sebagainya, tak boleh buka kedai. Jadi apa kaedah-kaedah lain melalui pemasaran digital yang boleh kita laksanakan untuk kita continue menjual. Dan banyak sebenarnya kalau kita tengok tadi video pada awal webinar ini, ada beberapa usahawan yang sebenarnya telah pun berjaya meningkatkan pendapatan mereka daripada bawah RM5,000 hasil jualan kepada RM80,000 hasil jualan sebulan hanya dengan melalui program zero cost marketing kita. Kita juga ada program pembangunan usahawan yang lain, antaranya untuk asnaf. Buat pengetahuan Cik Najib dan juga panel-panel lain-lain, Agrobank ini adalah sebuah institusi pembangunan kewangan yang beroperasi berasaskan perbankan Islam. Jadi kita juga ada program khusus untuk pembangunan asnaf
mereka-mereka yang menerima zakat di bawah asnaf masing-masing, kita ada program untuk buat online marketing masterclass dan juga Agro Mumtaz. Agro Mumtaz ini adalah satu program memperkasa komuniti dalam kemahiran keusahawanan teknikal, soft entrepreneurship skills dalam pelbagai aktiviti perniagaan bagi meningkatkan sumber pendapatan dan tahap sosioekonomi mereka. Kita juga ada Hijrah Asnaf di bawah program Burger Bomb, Jom Sate, Hijrah Asnaf Ruminan. Ini antara contoh-contoh yang hebat yang pernah kita lakukan sebelum ini, yang mana kita nak jadikan mereka ini sebagai daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Jadi kita nak keluarkan dia daripada kategori asnaf tu. Jadi kita juga ada program-program khusus untuk golongan ini. Selain daripada itu, bimbingan perniagaan, kita ada ACE Intervention Program dan juga business clinic yang kita buat. Dari mana-mana saja usahawan, syarikat yang ada masalah. Dan saya kata tadi, tak semestinya anda adalah pelanggan Agrobank. Bukan pelanggan Agrobank pun, datanglah ke Agrobank. InsyaAllah kita ada program-program khusus, pegawai-pegawai kita yang insyaAllah akan sedia untuk membantu, untuk memberi pandangan dan juga nasihat bagaimana perkembangan perniagaan ini dapat kita laksanakan. Untuk pengetahuan semua pegawai kita, kaki tangan kita yang khusus dalam pembangunan usahawan ini telah pun melalui proses akreditasi dan juga mempunyai sijil-sijil yang khusus dalam kelaikan dalam bidang pembangunan usahawan. Jadi mereka sebenarnya memang sangat bersemangat dan sangat committed dalam memberikan bantuan kepada anda semua yang memerlukan. Itu saja Cik Najib daripada saya. Ini yang sangat menariknya sebab bila kita sentuh saja tentang pembiayaan, segala bimbingan ataupun mandat Agrobank itu, banyak soalan masuk ni. Partisipan kita tanya soalan apa semua, saya akan bawa dari semasa ke semasa soalan ni satu persatu. Saya cuba ini untuk Cik Taufik jawab. Soalan ni saya kira antara yang menarik. Yang pertama sekali iaitu tentang untuk Agrobank. Macam mana kalau blacklist disebabkan oleh COVID ni, due to COVID ni, boleh ataupun tidak memohon bantuan, Taufik? Okey, kalau ada masalah blacklist ataupun dalam erti kata lain ada sejarah dahulunya tidak membayar pembiayaan dan sebagainya. Apa yang kita akan lakukan, langkah pertama adalah kita nak selesaikan masalah itu dahulu. Sebab masalah blacklist ini adalah bukan sekadar di Agrobank, mana-mana bank pun akan ada difficulty untuk kita proses pembiayaan itu. Jadi apa yang kita biasanya akan lakukan adalah pertama sekali kita akan selesaikan masalah blacklist itu dulu. Jadi nak selesaikan masalah blacklist tu, sama ada kita restructure, kita come out dengan kita punya restructuring program, ataupun kita work out dengan bank-bank tersebut. Kita juga ada melalui network kita dengan bank-bank ini, kita work out a new restructuring package dengan bank tersebut yang mana melalui perniagaan baru yang hendak dilaksanakan ini dapat kita generate future cash flow untuk membayar pembiayaan yang dahulunya tidak dapat dijelaskan. Jadi kebiasaannya itu adalah langkah pertama yang akan kita lakukan, dan seterusnya kita akan beri pembiayaan-pembiayaan lain untuk perkembangan perniagaan. Sebab itu tadi saya mention kita ada business clinic. So business clinic kita ni memang nama pun klinik memang untuk orang sakit. Jadi kalau siapa yang ada sakit demam ke, selsema ke, apa ke, datanglah jumpa pegawai-pegawai kita di Agrobank Center of Excellence untuk mendapatkan pandangan dan nasihat bagaimana boleh kita lakukan. Di Agrobank kita fikir untuk macam mana nak bagi jadi. Kita tak nak fikir macam mana tak boleh bagi pembiayaan. Kita fikir macam mana kita boleh buat supaya dia boleh mendapat pembiayaan. Itu cabaran kepada semua kaki tangan Agrobank, dan itulah apa yang kita ingin lakukan setiap hari apabila berdepan dengan cabaran-cabaran seperti ini. Business clinic ni sangat menarik sebab nanti saya nak cakap pasal akreditasi dengan Cik Safwan. Saya juga pernah melalui proses itu semua, boleh ceritakan macam mana nak lengkapkan, sebab dokumentasi pun kena ada kan, kena lengkap dan sebagainya. Tapi sebelum nak cakap tentang akreditasi dan juga semua dokumentasi ini, satu lagi soalan saya nak ambil, ini juga antara yang menarik saya kira. Ini soalan yang direct terus kepada perniagaannya untuk Agrobank juga.
Bolehkah pihak bank berikan bantuan satu, kewangan atau bantuan baja racun pada pekebun durian? Saya sedang menguruskan 4.5 hektar kebun durian dah 3 tahun. Apakah documentation yang diperlukan? Ini terus direct kepada apa yang dia nak. Taufik. Okey, berkenaan dengan subsidi dan baja ini di bawah urus tadbir, di bawah agensi-agensi Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian sekarang ni kita panggil MAFI lah, Ministry of Agro-Food and Agriculture and Food Industries. Di bawah MAFI ada agensi-agensi yang terlibat, macam tadi soalan tu ada berkaitan dengan durian. Jadi boleh approach agensi-agensi ini dan juga Jabatan Pertanian di peringkat negeri untuk mendapatkan bantuan-bantuan khusus seperti baja, subsidi dan sebagainya. Bukan semua industri ada bantuan baja dan subsidi. Ada bantuan dari segi input, ada bantuan dari segi pengurangan harga, ada bantuan dari segi peralatan non-cash, tak semestinya semuanya dari segi tunai. Jadi bolehlah approach kepada mana-mana agensi, nak datang ke Agrobank pun boleh, insyaAllah. Kalau kita punya hotline, kita boleh advisekan dekat mana agensi-agensi yang berkaitan, boleh tuan-tuan semua lanjutkan pertanyaan itu dan juga membuat permohonan. Dari segi dokumen dan sebagainya pun akan dimaklumkan apabila tuan-tuan dan puan-puan berurusan terus dengan agensi-agensi tersebut. Yang paling pentingnya adalah salurannya, kena tahu macam mana. Ini adalah perbincangan kita untuk mengetahui saluran-saluran tersebut. Syed, bantulah kami untuk faham kalau usahawan-usahawan yang bertanya soalan-soalan seperti ini, mereka tahu ada kewujudan pembiayaan seperti ini. Mungkin juga baru tahu sekarang. Tapi macam mana Syed sendiri pengalaman untuk memohon? Documentation itu sangat penting. Agrobank pun sediakan klinik bisnes untuk fahamkan usahawan apa mungkin penambahbaikan yang mereka perlu ada. Termasuk juga dari segi documentation mereka. Saya sendiri akan berkongsikan. Okey, bagi saya jika kita memulakan sebarang perniagaan, pertama sekali rajinlah diri kita untuk mendaftarkan perniagaan tersebut dengan agensi ataupun badan kerajaan yang terlibat. Sebagai contoh, nak mendaftar perniagaan dengan SSM hanya memerlukan RM30 hingga RM60 saja untuk nama persendirian ataupun trade name daftarkan, dan kita menggunakan nama daftar tersebut, kita buka satu akaun syarikat yang menguruskan dan yang terlibat dengan kita punya perniagaan. Sebab apa saya katakan dua perkara ini penting, kerana ini merupakan dokumen utama yang bank akan minta jika kita menjalankan perniagaan, tak kisah pertanian ataupun tidak. Sebab saya sendiri pun merupakan pelanggan Agrobank yang mendapat manfaat daripada program penjana, dan menerusi dokumen ini pihak bank akan menilai sama ada kita punya syarikat akan dapat diterima untuk permohonan-permohonan pembiayaan dan sebagainya. Dari segi agensi kerajaan, saya boleh katakan menerusi MAFI sendiri, iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, kita ada banyak agensi-agensi kerajaan boleh saya sebutkan di sini, seperti Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang. Bagi belia-belia, kita ada unit agropreneur muda yang saya rasa banyak memberi bantuan seperti mana yang Cik Taufik cakap tadi, bukan dalam bentuk cash tapi in kind. In kind contribution ni maksudnya dalam bentuk barangan. Saya rasa dalam bentuk barangan ni lebih realistik. Sebab apa, bila kita dapat barang, petani itu akan berusaha, dia akan menggunakan input-input dan juga peralatan itu untuk mengusahakan ladang, dan mereka akan menjana pendapatan melalui barangan yang telah diberikan. Di samping kalau kita tengok zaman dulu kita beri cash, bentuk cash, kebanyakan cash kalau diberikan cash, petani ada setengah petani tidak dapat menguruskan baik dan akhirnya akan memberikan impak negatif. Dan saya rasa pemberian dalam bentuk in-kind ini lebih sesuai, dan jika anda ingin mendapatkan bantuan, jangan malu, jangan segan, mulakan dengan step yang saya cakap tadi, daftarkan perniagaan anda, buka satu akaun dan record semua transaksi perniagaan dalam akaun tersebut. So jangan campurkan dengan akaun peribadi. Saya rasa akreditasi mana-mana badan pun mereka akan melihat dua benda ini, dan di situlah kita lebih mudah untuk merencana kertas kerja, kita lebih mudah untuk melihat prestasi kita punya perniagaan. Kalau sama-sama lagi, jangan risau, klinik bisnesnya ada, ini salah satu, ada banyak lagi corak bimbingan Agrobank sediakan. Tadi Cik Taufik ada sentuh tentang Agrobank ni bukan hanya tengok bisnes tu nak berkembang untuk diri sendiri je, apa manfaat kepada komuniti. Inilah nak tengok kan, untuk pihak bank nak tengok semua benda ni, mungkin perniagaan tu dia perlu ada akreditasi bahawa dia adalah usahawanan sosial.
betul ke, tak betul ke dan sebagainya. Inilah peranan Magic mungkin masuk kan, Cik Safwan. Apa pentingnya akreditasi nak sahkan mereka ni adalah usahawan sosial ke ataupun startup ke dan sebagainya? Susah ke tidak untuk mendapat akreditasi ini, dan mungkin berdasarkan kes-kes sebelum ini, apa penambahbaikan usahawan kena ada untuk dapatkan akreditasi ini? Okey. Saya rasa sedikit sebanyak tadi Cik Said dah bagi tips dah tu. Itu dia kita yang kita yang mengelolakan ataupun memberi menolong menganalisakan all the permohonan lah, tapi Cik Said sendiri telah mengalami the process itself. So I think in terms of proses akreditasi ini penting sebab ialah kita menggunakan duit rakyat. Jadi kita memang tahu ramai syarikat di luar sana yang menjalankan perusahaan sosial, ya, semua berniat baik. Tetapi bila kita kata tentang penggunaan dana awam atau duit taxpayer, ya, duit Najib, duit Cik Taufik, duit Cik Said, kita nak tahu adakah perniagaan ni atau perniagaan sosial atau kesan sosial ni betul mengikut dia punya business model, ya, dia punya impact kepada komuniti mana tadi tu, semua tu harus kita tengok, ya. Jadi itu yang kepentingan kena ada akreditasi supaya boleh memohon contohnya geran pelayanan sosial ataupun SIM grant, ya. Lepas dah dapat tu, dan juga tapi tak semaksudnya kalau tak ada akreditasi itu tak boleh pohon, tak, ya. Cuma jumlahnya berbeza, ya. Kalau kita dia punya kalau ada akreditasi perusahaan sosial, jumlah tu adalah lebih tinggi. Ataupun kalau at the end of the spectrum, kalau tak ada, kalau individu masih kita beri juga up to about the limit of 20,000, ya. So itulah, sedikit banyak harapnya dapat membantu menjawab soalan tadi. Cik Taufik, betul ke lebih mudahlah untuk mendapatkan pembiayaan kalau ada akreditasi ni? Ya, betul. Dia maknanya permohonan itu lebih orang kata solid lah, lebih tersusun dan kemas. Dan selalunya masalah apabila orang kata datang Agrobank ni susah nak dapat pembiayaan, susah nak dapat bantuan grant. Pertama sekali, di Agrobank kita tidak ada grant, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada grant, kita cuma ada pembiayaan. Dan pembiayaan ini, apabila kita beri pembiayaan, kita perlu tahu bagaimana anda boleh bayar kita balik. Jadi cara kita nak tahu bagaimana anda boleh bayar kita balik, macam cik saya sebut tadi, mestilah ada akaun, rekod perakaunan, mesti ada syarikat yang telah didaftarkan, mestilah ada sedikit sebanyak rekod history, sebelum-sebelum ini apa perniagaan, prestasi perniagaan itu macam mana, supaya kita boleh tengok kemampuan untuk membayar balik. Sebab di Agrobank kita bukan beri pembiayaan untuk kita tengok anda tidak mampu jelaskan. Kita di Agrobank kita beri pembiayaan, kita bertanggungjawab untuk pastikan bila kita bagi, kita tahu macam mana customer kita boleh bayar kita balik. Ya. Dan kita tak mau terlibat dalam perniagaan bisnes perbankan yang mana kita bagi pembiayaan untuk tengok orang jadi bankrupt. So, itu bukan Agrobank. Jadi sebab itu akreditasi, pengurusan rekod, maklumat-maklumat tambahan tu tadi tu, dan juga training records dan sebagainya adalah penting untuk kita nilai sama ada usahawan ini benar-benar serius, sama ada usahawan ini benar-benar mampu untuk membayar balik pembiayaan tersebut. Jadi kalau saya boleh tambah sikit lagi tentang grant tadi, because Encik Taufik ada menyentuh pasal grant, ya. Jadi saya di bawah grant peranan impak sosial tu, saya kata kalau individual atau entiti yang baru nak memulakan proses sosial, dia boleh mendapat boleh memohon, ya, jumlahnya sehingga 20,000. Tapi kalau ada akreditasi perusahaan sosial, ya, yang diberikan oleh Kementerian Keusahawanan, jumlah padanan tu dia naik ke 500,000, ya. Jadi dia konsep padanan, ya. You masuk RM20, I bagi RM20, kerajaan bagi RM20. So lagi banyak you boleh kalau dapatkan dana daripada pendanaan awam ataupun crowdfunding tu, lagi banyaklah you boleh minta daripada tu. Itu untuk perusahaan sosial ataupun SE yang telah pun diberi akreditasi. Tapi kalau tak dapat akreditasi,
dia boleh lagi mohon. Tapi cuma jumlah tu diturunkan kepada 250,000 ya. So pendanaan awam tu kalau eligible, siapa yang boleh bagi pendanaan awam termasuk korporat, not for profit organisation dan juga individu ya. So jadi saya rasa sekarang ni agak banyaklah permintaan yang masuk sebenarnya ya, dan agak merangsangkan. Jadi kita harap the take up tu akan lagi bagus sebab ini berkonsepkan grant. Cik Taufik bercakap tentang konsep pembiayaan atau pinjaman ya. Okey, kita ada lebih kurang lagi 20 minit masa kita. Banyak soalan yang masuk ni, semua soalan-soalan yang kalau saya baca susahlah, tapi Cik Taufik mungkin adalah kepakaran. Tapi bukan Cik Taufik je, Syed boleh, Cik Safam boleh jawab sekali point of view juga. Ini soalan daripada Mas, ini berkaitan dengan kami baru mula operasi tapi sudah ada traction yang agak baik. Pertama ditanya bolehkah kami mohon penjana? Kedua, atau ada produk financing atau pembiayaan lain yang lebih sesuai. Untuk maklumat, syarikat yang uruskan bisnes niaga berkaitan produk tani ini sudah 2 tahun beroperasi. Cuma cabang bisnes agro sahaja yang baru. Maknanya Traction Agro dia baru, tapi perniagaan dia sudah bermula 2 tahun. Layak ataupun tidak untuk penjana ataupun ada pembiayaan lain? Encik Taufik. Okey, layak atau tidak untuk penjana, saya lebih suka untuk menjawab soalan ini apabila Puan Mas Puan Mas datang ke cawangan kita dan kita berbincang. Saya just nak share sedikit dari segi business diversification kalau kita nak buat cabang baru, dan cabang yang baru ini adalah pertanian. Kita ada banyak customer kita yang sebelum ni kita telah finance, kita telah beri pembiayaan yang sebegini apabila dia baru untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian. Tapi kita kena lihat juga kemampuan dari segi perniagaan-perniagaan yang lain, sebab kita tidak mahu perniagaan-perniagaan yang lain itu apabila prestasi ini kurang baik, ia memberi tekanan kepada cabang pertanian, perniagaan pertanian itu tadi. Jadi approach dulu ke Agrobank, sama ada penjana ke atau program yang ada ke. Puan Mas, kita ada 72 produk dan program di Agrobank. Penjana hanya satu. So datanglah ke Agrobank, kita bincang lanjut, kita tengok apa program-program yang bersesuaian, itu yang kita akan recommend pada puan. Boleh, ada banyak 72 disediakan bentuk bantuan pembiayaan dan sebagainya, ada banyak lagi. Ini juga soalannya saya kira ni sangat menarik, ini tentang hand holding. Tadi Cik Taufik ada sebut, dia kata saya dan keluarga mempunyai tanah 3 ekar dan mempunyai ladang kelapa sawit, tapi buat masa ni kami meminta peladang untuk membantu untuk menguruskan ladang ini sebab kami ni kurang pengalaman untuk pengurusan ladang. Adakah wujud kursus yang mana kami boleh join atau apa yang pertama sekali kami harus lakukan, Cik Taufik? Okey. Ini adalah peranan Agrobank Center of Excellence yang saya sebutkan tadi. Jadi majukan pertanyaan ini kepada hotline kita, dan hotline kita akan memberi respon pegawai-pegawai kita yang khusus untuk yang boleh memberi khidmat nasihat sebegini, dan juga untuk spesifik technical program. Kita juga ada buat program kolaborasi dengan bahagian latihan Kementerian Pertanian, yang mana untuk kursus-kursus teknikal ini pegawai-pegawainya akan datang daripada agensi-agensi itu yang tersebut. Jadi boleh majukan permohonan tersebut melalui hotline kita. Itu ada hotline-nya untuk Center of Excellence untuk membantu dari segi bimbingan handholding yang saya panggil biasanya. Ini soalan seterusnya, Cik Taufik, bagi program keusahawanan asnaf, ini menarik sebenarnya. Adakah Agrobank menyediakan dana atau latihan sahaja? Sekiranya ada dalam bentuk dana, adakah ia berbentuk financing atau pembiayaan, produk atau social financing? Bolehkah kita bawa soalan ni? Soalan ni keluarkan daripada 20011017. Ada soalan dia. Bagi program keusahawanan asnaf, adakah Agrobank menyediakan dana atau latihan sahaja? Sekiranya ada dalam bentuk dana, adakah ini berbentuk, ini soalannya, berbentuk financing produk atau social financing? Cik Taufik. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan keusahawanan asnaf. Program keusahawanan asnaf Agrobank ini, ia adalah satu inisiatif
Agrobank dengan melalui pusat zakat dalam usaha pengagihan zakat kepada golongan asnaf ini dengan melibatkan rakan strategik Agrobank. Berkonsepkan apa orang kata, give a man a fish, he will eat for a day. Teach a man to fish and he will eat for a lifetime. Kita jadikan peserta asnaf ini dan kita berikan pendedahan dengan latihan teknikal keusahawanan serta cara mengusahakan perniagaan mereka. Dan mereka akan dilatih melalui modul yang disediakan Agrobank serta syarikat korporat tersebut yang saya katakan tadi sebagai rakan strategik. Contohnya yang saya boleh sebut few. Program asnaf kita dengan Burger Bomb. Program pertama ini adalah program pertama kita sebenarnya di bawah keusahawanan asnaf ini. Adalah di bawah program pembangunan asnaf dengan kerjasama Institut Profesional Baitul Mal IPB dan juga Alma Processing Trading Sdn Bhd untuk membantu asnaf dengan pelbagai latihan kemahiran berkaitan perniagaan melalui modul pemasaran atas talian iaitu online marketing. Asnaf juga akan diberikan gerai untuk menjalankan perniagaan menjual burger. Satu lagi program lain, Jom Sate. Jom Sate ini kita buat melalui kolaborasi dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan juga Exza Food Resources. Dalam program ini yang kita buat untuk Jom Sate ini ada 8 orang asnaf. Mereka dilatih dengan cara perniagaan serta kaedah menjual dan menyediakan sate untuk menjana pendapatan mereka. Dan setelah kita roll out program ini sehingga 31 Mei, jumlah jualan terkumpul usahawan asnaf ini adalah sebanyak 156,000 dan meningkat untuk setiap satu usahawan-usahawan ini. Kita beri bantuan melalui zakat dan apabila expand besok, bila dia stabil, perniagaan dah stabil, kita akan berikan pembiayaan yang khusus sebab kita nak incubate dia dulu. Pastikan dia boleh dah ada perniagaan yang prestasinya mantap, bolehlah kita berikan pembiayaan-pembiayaan lain untuk expansion. Daripada 8 ini sudah ada pun yang telah kita kenal pasti untuk kita berikan pembiayaan melalui Agrobank. Kita juga ada program Asnaf Ruminan. Ruminan ini adalah lembu. Yang ini bersama dengan syarikat Hayat Teras Maju Resources. Program ini memberi fokus kepada peserta asnaf untuk mempelajari kaedah ternakan lembu dan kambing. Setakat ini ada 10 orang asnaf telah pun kita daftarkan di bawah program ini. Jadi program-program ini kita laksanakan sebagai sebahagian daripada peranan kami untuk pembangunan usahawan, dan usahawan ini kita klasifikasikan di bawah kategori asnaf. Mohonlah dengan Agrobank majukan pertanyaan lanjut kepada hotline kita. Saya juga minta Nazri di chat room untuk berikan email pegawai kita yang mana boleh sesiapa yang berminat untuk majukan sebarang pertanyaan dan juga permohonan untuk masuk dalam program-program ini. Itu saja. Okay, jadi kita akan cuba dapatkan email itu. Senanglah kalau ada usahawan yang dah masuk ni, yang banyak tanya soalan dan sebagainya ni, yang nak tahu apa produk yang disediakan, boleh terus email dan sebagainya. Okey, ini soalan yang seterusnya, George Paul. Dia tanya tentang kalau saya membeli rumah kedai, boleh tak dibiayai dengan pembiayaan financing? Saya berniaga restoran dan pembelian bangunan rumah kedai yang kini disewa oleh saya. Saya ingin membelinya. Adakah ini boleh termasuk sekali dalam pembiayaan? Jawapan mudahnya memang boleh. Sebab asalkan ianya berkaitan dengan pertanian, asalkan ianya berkaitan dengan makanan, penyediaan makanan pun termasuk dalam susu galur sektor pertanian. Jadi bolehlah mohon pembiayaan tersebut dengan Agrobank. Maknanya boleh, dia tu bolehlah kontak ke Agrobank dan sebagainya kan. Okey, ini Syahril pula. Kita pergi Cik Gunoy dulu. Cik Gunoy tanya, untuk Agrobank juga, dia ramai sebenarnya tanya tentang pembiayaan sebenarnya. Boleh ataupun tidak kalau kita gunakan geran tanah atas nama sendiri sebagai sokongan jaminan pinjaman pembiayaan lah. Itulah sebaik-baiknya. Boleh. Tapi yang kita mahukan adalah juga model perniagaan yang siapa tadi? Cik apa tadi? Cik Noi, Cik Gunoi. Gunai. Cik Gunai.
boleh Cikgu Noi majukan permohonan pembiayaan tersebut. Kita bukan sekadar mahu lihat tanah tu, tapi yang penting sekali adalah apa perniagaan yang Cikgu Noi nak buat tu. So perniagaan tu apa dia? Itu yang kita nak nilai. Dari segi collateral, dari segi pajakan dan sebagainya, itu perkara kedua. Yang penting adalah perniagaan tu sendiri apa. Itu adalah apa yang AgroBank nak tengok. Macam tadilah Cik Taufik katakan, kesan kepada komuniti pun nak dinilai juga kan, macam mana dan sebagainya. Okey, ini soalan seterusnya daripada Syahril. Syahril bertanya tentang saya belum bermula dan ingin mengetahui apa cara ataupun cadangan untuk mendapatkan tanah untuk projek peternakan air tawar. Adakah tanah untuk dijual disewa ada disenaraikan oleh AgroBank? Ini. Okey, ini apa yang tadi kita bincang dengan agensi-agensi pertanian khusus ya. Tanah-tanah pertanian ni sebenarnya banyak yang dah teroka, banyak yang belum teroka lagi. Tanah-tanah di bawah lot-lot di bawah tanah kekal pengeluaran makanan pun, TKPM pun banyak lagi di setiap negeri. Jadi boleh majukan permohonan tersebut kepada Jabatan Pertanian dan juga agensi-agensi yang spesifik dengan apa perniagaan yang kita hendak buat tadilah. Jadi kalau untuk aqua dan sebagainya, boleh majukan permohonan tersebut kepada pejabat Jabatan Pertanian Negeri. Okey, ini soalan yang berkaitan dengan perbincangan kita tentang impak COVID-19 daripada Kusuma Agroniaga. Saya menubuhkan Kusuma Agroniaga Sdn Bhd, kilang santan di Sebenyih Teknologi Park, sudah mendapat AP kelapa daripada MAFI, kilang di peringkat ubah suai untuk akreditasi halal GMP HACCP. Tetapi progres dibantutkan oleh COVID-19. Ini kesan. Modal sudah banyak dikeluarkan untuk overhead, tetapi kerja ubah suai masih banyak belum selesai. Saya perlukan bantuan, nak minta advice ni, Cik Taufik. Mungkin saya juga boleh masuk. Apa boleh lakukan kalau ni? Bagi pandangan saya, jika selalunya apa yang saya selalu kongsi di antara rakan-rakan, jika kita mendapat pembiayaan ataupun mendapat grant, jangan keseluruhan amount tersebut kita gunakan untuk pembelian aset. Kita perlukan ada setengah bahagian disimpan sebagai contingency dan juga di setengah bahagian disimpan untuk operating expenses ataupun belanjaan operasi. Bagi Kusuma, maybe kita boleh nilai balik kepentingan di manakah apa yang paling penting benda tersebut perlu siap dahulu bagi bisnes tersebut berjalan. Kerana saya rasa ada infra penting yang perlu siap dahulu dan apabila bisnes tersebut berjalan, barulah sambung kembali kerja-kerja pengubah sebagian tersebut. Ya. Zafiq? Saya setuju dengan Cik Said dan jika dari segi terkesan dengan pandemik dan sebagainya yang telah membuatkan proses pengubahsuaian itu mengambil masa lebih lama. Apabila mengambil masa lebih lama, perniagaan itu pun tak dapat dimulakan dengan mengikut timeline yang mula-mula dibincangkan dengan pihak bank. Apa yang boleh kita lakukan adalah datanglah ke AgroBank. Okey, kita ada apa yang semua juga tahu konsep moratorium ya. Konsep moratorium ini kita buka kepada pelanggan B40, M40, T20 serta perusahaan mikro dan PKS yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan berkurangan disebabkan sekatan pergerakan penuh. Jadi sekatan ini juga mempunyai kesan terhadap projek ubahsuaian tersebut dan juga kita perlu buat sedikit perubahanlah dari segi jumlah tahun pembiayaan tersebut dan sebagainya untuk kita sesuaikan semula timeline projek ubahsuaian tersebut ditamatkan dan juga bila perniagaan boleh dimulakan. Yang itu boleh kita bincang lanjut nanti di peringkat cawangan. Okey, kita ada 5 minit lagi sebelum kita break sekejap lagi. Saya minta semua orang pendapat sebelum kita menutup sesi ini. Tapi ini soalan terakhir. Apakah produk financing untuk perolehan tanah, Syahril? Daripada Syahril lah, Encik Taufik. Untuk perolehan tanah Hartani, kita ada produk yang dipanggil Hartani untuk anda mohon pembiayaan bagi pembelian tanah. Dan tanah ni syarat dia adalah tanah pertanian ya.
boleh lihat kepada di website Agrobank, kita ada detail ciri-ciri pembiayaan produk hartani tersebut. Itu ada disediakan. Okey, sebelum kita mengakhiri semua ini, mungkin ramai usahawan saya percaya yang sedang menyaksikan sesi kita pada hari ini. Encik Safwan, kalau mereka ini yang nak terlibat usahawanan sosial dan sebagainya, startup ke tak kira lah apa, nak dapatkan akreditasi ni, macam mana nak reach kepada Magic ini, terutama yang ini? Terima kasih. Najib, sebenarnya ada soalan daripada Riza tu. Soalan ni, apakah usaha-usaha atau program dilakukan oleh Magic untuk memupuk kesadaran generasi muda untuk menceburi sektor pertanian dan agro makanan. Jadi saya gabungkan dua-dua soalan lah, soalan Najib dan juga soalan daripada Cik Reza. Secara ringkasnya, layari Sawang Magic, ya. I think daripada situ kita boleh dapatkan maklumat lanjut tentang semua program-program atau inisiatif berkaitan dengan perusahaan sosial dan juga inovasi sosial, social innovation, ya. Secara khususnya kami jalankan program-program seperti Agrotech Bootcamp, ya. Magic ni dia sebenarnya it's a capability development yang membangunkan skill-skill keusahawanan sebenarnya, ya. Itu adalah core daripada untuk Magic. Jadi bootcamp ni adalah satu daripada program latihan, ya, di mana para usahawan dijemput untuk membuahkan idea. Daripada situ bootcamp tu kita test idea tu, ya. Boleh ke tak boleh, sama ada perusahaan sosial ataupun tidak, ya. So boleh lari dan juga melihat the Agrotech punya bootcamp dan juga sesi-sesi latihan yang lain, ya. Daripada kesadaran daripada secara awamnya kami boleh lihat di social media, ya. Dari masa ke semasa kita akan push information, maklumat tentang semua aktiviti dan program-program berkaitan dengan keusahawanan sosial dan juga inovasi sosial, ya. Saya harap boleh lari Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, type Magic dan type sama ada type social enterprise, social innovation, ya, atau perusahaan sosial atau inovasi sosial. Ya. Okey, Safwan, kalau sejam ni kita nak bincangkan topik ni dengan 3 panelis yang hebat, memang takkan cukup. Saya pun belajar banyak daripada Cik Taufik ni sebenarnya hari ni, dan juga dengan Cik Said. Saya rasa sesi kami lepas ni sambung lagi. Itu yang paling best. Sebab kalau macam Agrobank ni ada banyak sebenarnya. Saya dah tengok senarai ni, Encik Taufik senaraikan apa bentuk pembiayaan, bantuan, holding yang ada semua. Mungkin tak dapat semua kita sebutkan. Boleh ke cawangan Agrobank ataupun boleh hubungi Agrobank sendiri untuk dapat tahu lebih lanjut lagi apa yang disediakan oleh Agrobank sendiri. Kalau anda semua partisipan, habis saja sesi ini nanti akan ada keluar pop-up, rate lah kami 5 star untuk sesi ini kerana banyak ilmu yang kita kongsikan dan sebagainya. Itu saja masa yang kita ada membincangkan topik saya kira sangat-sangat menarik ini tentang COVID-19 dan juga potensi keusahawanan social lestari sektor pertanian dan agro makanan. Ini sangat penting. Sebelum ni pun kita buat uji kaji di peringkat dalam talian, ramai belia nak join ni 78%, tapi secara keseluruhannya hanya sebilangan kecil saja yang join. Kita lebih banyak lagi mereka join dan sebagainya. Kita dah tahu dah apa ke mana nak pergi kat Agrobank. Said juga dah kongsikan macam mana nak urus kos dan sebagainya. Cik Safwan juga dah beritahu macam mana kalau dapat akreditasi dan sebagainya. Itu saja masa yang kita ada untuk jam ini. Terima kasih kepada semua tetamu, Cik Taufik, Said dan juga Safwan. Semoga semua ilmu ini bermanfaat untuk usahawan-usahawan yang join kita pada hari ini dan juga mungkin akan kongsikan juga lah kan dengan kawan-kawan sebab mereka ni ada networking kan, kongsi dengan kawan. Pergi Agrobank, minta bantuan dan sebagainya, semua ada disediakan sana. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.